Setelah berminggu-minggu di kota, pengembaraan jejak Rasul menukar haluan. Kali ini ke pedalaman Spanyol yang didominasi kawasan tanah tinggi. Destinasi terakhir jejak Rasul di Andalusia ialah Alpujarra, sebuah daerah di pinggiran banjaran Sierra Nevada di tenggara Spanyol. Nama Sierra Nevada bukanlah asing, kerana kawasan tanah tinggi ini merupakan banjaran tertinggi di Spanyol dan selatan Eropah. Sierra Nevada tidak lagi terpencil kerana kawasan hijau ini kini dihubungkan dengan kota-kota besar berhampiran seperti Granada dan Malaga dengan rangkaian jalan raya yang baik. Bagaimanapun jalannya yang curam dan berselekoh tajam, pastinya mencabar kecekapan dan kesabaran setiap pemandu. Saya mengambil kesempatan melepaskan lelah sambil menjamu panca indera dengan panorama indah dan udara segar musim bunga Andalusia. Di Lanjaron, sebuah kota lama yang dibina umat Islam masih berdiri gagah. Pada Mac 1500, kira-kira 300 umat Islam terkorban ketika mempertahankan kota ini. Wilayah ini dipanggil Alpujarra, terletak kira-kira 100 km dari kota Granada. Walaupun penempatan ini terpinggir daripada arus pemodenan, nama Alpujarra cukup popular di kalangan ahli sejarah kerana kaitannya dengan perjuangan umat Islam Andalusia lebih 500 tahun lalu. Pada hari ini, lebih 20 bandar kecil yang wujud di sekitar daerah Alpujarra tidak lagi sunyi. Saban tahun tanpa mengira musim, bandar seperti ini sering dijenguk pelancong, sama ada dari dalam maupun luar negara. Musim sejuk adalah masa paling meriah dan menguntungkan penduduk tempatan, kerana ketika itulah ramai pelancong bertandang untuk bermain ski di banjaran Sierra Nevada. Hari ini tiada lagi orang Islam mendiami kawasan ini, walaupun pada hakikatnya Alpujarra pernah menjadi penempatan umat Islam beratus-ratus tahun lamanya. Siapa tahu, mungkin mereka ini mempunyai pertalian darah dengan umat Islam terdahulu. Pertanian merupakan aktiviti utama penduduk Alpujarra. Bagaimanapun, ada yang memanfaatkan kehadiran pelancong dengan menjual pelbagai hasil tangan termasuk permaidani ini. Permaidani bertemakan persekitaran Alpujarra, antara yang popular di kalangan pengunjung. Sejarah Alpujarra berkait rapat dengan kisah perjuangan umat Islam yang sedia berkorban untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Eropah. Malah ada pihak mendakwa nama Alpujarra diambil sempena nama pemimpin Islam yang membuka penempatan di wilayah terpencil ini pada kurun ke-8 atau ke-9. Menjelang kurun ke-10, Alpujarra ditadbir terus oleh Khalifah Abdul Rahman III yang berpusat di Cordoba. Pada kurun ke-13 pula, daerah ini diperintah kerajaan Islam Nasriyah yang berpusat di Granada. Namun apa yang membuatkan Alpujarra begitu penting dalam sejarah ialah di daerah inilah umat Islam berhijrah beramai-ramai setelah Granada, kubu terakhir kerajaan Islam, jatuh ke tangan Ferdinand pada 2 Januari 1492. Turut berhijrah ke Alpujarra ialah pemimpin terakhir kerajaan Islam Spanyol, Muhammad Ali Nasar. Setelah menandatangani watikah penyerahan kuasa kepada Ferdinand, Muhammad yang dikenali sebagai Boabdil di kalangan masyarakat barat diusir keluar dari istana Alhambra, lalu tinggal di kawasan ini bersama umat Islam yang lain. Suasana persekitaran Alpujarra begitu tenang sekali, tidak dicemari hiruk pikuk dan segala bentuk pencemaran yang berselindung di sebalik nama pembangunan. Rumah-rumah yang ringkas binaannya tampak indah berseri apabila dipadankan dengan jambak-jambak bunga pelbagai spesies dan warna.
Asal-usul nama Al-Bukhara tidak jelas. Ada pihak mendakwa Al-Bukhara berasal daripada perkataan Al-Basira yang bermaksud Gunung Putih. Menjelang musim bunga, salji dan ais yang meliputi puncak pergunungan Sierra Nevada mula cair lalu membentuk banyak sungai kecil. Sungai-sungai ini merupakan sumber air utama kepada penduduk Al-Bukhara untuk memasak, mandi, membasuh pakaian dan mengairi ladang. Antara kurun ke-8 hinggalah kurun ke-16, umat Islam Al-Bukhara memanfaatkan sepenuhnya nikmat kurniaan ilahi ini. Cara tradisional menakung air masih diteruskan hingga ke hari ini. Satu masa dahulu, tempat ini digunakan umat Islam untuk mengambil wudhu. Ia kini telah diubah suai tanpa mengubah kaedah menakung air yang digunakan ketika era Islam. Islam telah lama lenyap dari bumi Al-Bukhara. Begitu juga dengan iman dan akidah yang pernah dianuti penduduk di sini. Namun tanpa disedari, sebahagian daripada kehidupan masyarakat tempatan dipengaruhi cara hidup umat Islam lebih 300 tahun lalu. Contohnya tempat kediaman. Penampilan rumah-rumah di sini hampir sama berbanding ketika era Islam. Bezanya, jika dulu menggunakan campuran tanah liat dan batu gunung, kini simen dan pasir digunakan. Bunga-bungaan pelbagai spesies melahirkan suasana ceria dan damai. Lorongnya kecil tetapi bersih dan sedap mata memandang. Keindahan persekitaran Al-Bukhara memaksa kita menginsafi betapa manusia perlu memelihara alam sekitar. Penggunaan lansir membolehkan udara segar memasuki ruang tamu tanpa perlu mendedahkan penghuni rumah kepada orang luar. Ini selaras dengan ajaran Islam yang mengawal hubungan bukan muhrim. Satu lagi tinggalan Islam di Al-Bukhara ialah bangunan ini yang digelar Plaza de la Iglesia. Ia sebuah gereja yang dibangunkan di atas runtuhan masjid yang dibina umat Islam Al-Bukhara. Ketika itu Al-Bukhara ditadbir oleh kerajaan Islam Nasriyah yang berpusat di Granada. Hari ini tiada lagi suara muazzin melaungkan azan. Tiada lagi menara masjid yang berdiri megah dan dapat dilihat dari segenap pelosok Al-Bukhara. Air pancut ini terletak kira-kira 10 meter dari tapak masjid. Dipercayai ia pada asalnya takungan atau punca air untuk para jemaah mengambil air sembahyang. Bumi Spanyol dikurniakan sumber air yang banyak. Tidak heranlah jika pancuran air seperti ini wujud di sebahagian besar negara Eropah ini. Setelah puas meninjau dari satu lorong ke satu lorong lain yang bagaikan tidak berpenghuni, saya cuba pula menyingkap apa yang tersembunyi di dalam rumah-rumah berbentuk kotak, bercat putih yang menjadi identiti Al-Bukhara. Usaha saya tidak sia-sia. Atas kebenaran sepasang suami istri, jejak Rasul berjaya merakamkan visual ini. Dipercayai rumah ini mungkin tinggalan keluarga Islam yang pernah mendudukinya beratus-ratus tahun dahulu. Hari ini ruang tamunya dilengkapi dengan peralatan asas termasuk peti televisyen. Bagi pengembara, masalah bahasa perkara biasa. Namun dari riak wajah, saya pasti mereka ingin menyampaikan sesuatu yang masih menjadi teka-teki hingga ke hari ini.
Dengan kekalahan Muhammad Ali Nasar di tangan Ferdinand dan Isabella pada 1492, tekanan terhadap umat Islam semakin memuncak. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri ke kawasan pedalaman Al-Bukhara demi menyelamatkan iman dan akidah. Umat Islam terpaksa beribadat secara bersembunyi, takut diketahui umum. Mereka melakukan pelbagai cara untuk menyembunyikan identiti sebenar, bukan kerana khawatir atau malu menjadi umat Islam, tetapi demi memastikan agama Allah berterusan di sini dari generasi ke generasi. Pada 1570, pengharaman ke atas Islam dan bahasa Arab menyebabkan berlakunya kacau bilau. Sejak itu semakin ramai umat Islam Andalusia berhijrah ke Afrika. Menjelang 1610, saki-baki umat Islam diusir. Pada masa yang sama, 13,000 keluarga dari Galicia, Leon, Castile dan Asturias dipindahkan ke 270 perkampungan umat Islam di serata Al-Bukhara. Manakala 130 penempatan lagi ditinggalkan begitu sahaja. Dengan pengusiran umat Islam terakhir itu, terkuburlah sejarah 800 tahun Islam di bumi Spanyol. Kejayaan manis di Cordoba berakhir dengan igawan di Al-Bukhara. Madrid, ibu negara Spanyol. Menjelang awal tahun 90-an, kerajaan Spanyol mengamalkan dasar terbuka dengan mengiktiraf Islam. Perisytiharan kebebasan beragama ini disambut penuh kesyukuran oleh generasi baru umat Islam Spanyol yang mula muncul pada tahun 70-an, 500 tahun selepas kejatuhan kerajaan Islam Granada. Satu demi satu masyarakat Islam mulai tumbuh di kota-kota besar Spanyol. Hari ini, jalan yang perlu dilalui warga Islam Spanyol terbuka luas. Kedudukan mereka semakin terjamin, apatah lagi setelah terbinanya pusat kebudayaan Islam yang terletak di sebelah lebuh raya di pinggir Madrid. Ia memuatkan masjid, perpustakaan, kelas pengajian, restoran dan kedai. Pusat Islam ini dibuka secara rasmi oleh Raja Spanyol Juan Carlos pada 24 Rabiul Awal tahun 1413 Hijrah bersamaan 21 September 1992. Sekali lagi saya bernasib baik kerana berpeluang menemui Munir Mahmud Ali Al-Masiri, Imam Pusat Kebudayaan Islam Madrid. Munir yang telah 2 tahun bertugas di sini yakin dengan masa depan Islam di Spanyol. Alhamdulillah, nahu fi 28 أبريل سنة 1992 وافقت الحكومة الإسبانية برعاية الملك خوان كارلوس على الاعتراف بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد الإسبانية، وبالتالي اعترفت الحكومة الإسبانية بحقوق كثيرة للمسلمين، ومن ضمنها حق الزواج على الشريعة الإسلامية، حق العمال أن يأخذوا 3 ساعات من صاحب العمل يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، وهناك حقوق كثيرة إن شاء الله ننتظر أن نحصل عليها. كذلك نحن كمركز إسلامي وفق لنا والحمد لله، وتعتبر هذه بادرة طيبة، حيث أن هذا المركز هو المركز الوحيد في إسبانيا كلها الذي يقوم بإجراءات غسل وتكفين موتى المسلمين. فالحمد لله يوجد لدينا غرفة ومصرح بها من وزارة الصحة الإسبانية، نستقبل موتانا ونقوم بعملية التغسيل والتكفين إلى أن يدفن. هذا بالنسبة لناحية. ناحية أخرى هو أننا والحمد لله كمركز إسلامي نقوم على خدمة الجالية الإسلامية من مساعدة الفقراء والمحتاجين، ويخصص لها يوم في الأسبوع وهو يوم الاثنين. كذلك مساعدة الأسر المحتاجة وأسر الأيتام، حيث توزع عليهم معونة شهرية وتأتي من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمكة المكرمة. والحمد لله لدينا دروس تقام في هذا المركز، دروس في الفقه، دروس في السيرة، دروس في تفسير القرآن. عندنا في يوم الجمعة درس في الفقه، وعندنا درس يوم الجمعة في المساء درس في السيرة النبوية وقصص القرآن، وعندنا يوم السبت في المساء درس تفسير القرآن. Hari Jumaat adalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam Madrid. Ia dimulakan dengan khutbah Jumaat di Masjid Umar Al-Khattab.
Bagi Imam Munir, peluang ini digunakan untuk menyampaikan amanat penting buat panduan anak-anak buahnya. Dianggarkan 5,000 warga tempatan beragama Islam. Sejarah generasi baru umat Islam Spanyol begitu menarik. Namun 1979 tercatat sebagai tahun paling bermakna kerana pada tahun itu mereka dibenarkan menunaikan solat Aidilfitri di perkarangan Masjid Cordoba. Pada tahun itu juga, 3 umat Islam tempatan ke Makkah untuk menunaikan haji. Hari ini, mereka mempunyai tanggungjawab penting yang perlu ditunaikan segera. ونحن هنا في هذا المكان لنا أمران نقوم بهما. الأمر الأول تصحيح الفهم، حيث يبدو الإسلام كعقيدة وشريعة واضحة ناصعة بعيدة عن اللبس في الغموض كما هي بعيدة عن اللبس في التطبيق. وكذلك نرجو أو نأمل أن نصحح السلوك، إذ أن بعض المسلمين في بلاد غير الإسلام يعطون ظاهرة، أقول وللأسف، سلبية عن الإسلام والمسلمين. الناس ينظرون إليهم ليسوا كمسلمين، وإنما ينظرون إليهم كإسلام متحرك، فإذا حدث نقص أو عيب أو انحراف سلوكي قالوا هذا هو الإسلام، ولم يقل هؤلاء هم المسلمون، فتنعكس القضية على الدين. فأنا أهمس في قلب كل مسلم وفي عقله، أقول له أنت سفير بلدك وعنوان دينك، فكن خير سفير وكن خير عنوان. الحمد لله هناك من يسلم ويأتينا للإسلام ويقتنع بالدين بعد أن يوضح له كعقيدة وكشريعة، وبعد أن يزال الغموض عن بعض الأسئلة التي تثير شكوكا في نفسه. فعندما نوضح قضايا الإسلام وموقف الإسلام منها يزيل كثيرا من اللبس والغموض، والحمد لله رب العالمين. فنأمل إن شاء الله بالتكثيف الإعلامي وبالاحتكاك مع غير المسلمين أن يفهم الإسلام فهما جيدا إن شاء الله، وننتظر من الله الخير القريب. Hari ini Pusat Kebudayaan Islam Madrid dibuka untuk lawatan orang ramai sebagai usaha mendampingi masyarakat bukan Islam. Beberapa tahun lalu, jumlah jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat tidak ramai. Pada hari ini masjid sering penuh dan ada kalanya jemaah terpaksa bersembahyang di luar. Masyarakat tempatan pula bersikap toleran dan menghormati hak masing-masing. Dengan sokongan kerajaan Spanyol, hubungan baik ini akan dipertingkatkan. Peluang sebegini digunakan untuk merapatkan silaturahim antara insan seagama. Ketika inilah mereka bertanya khabar setelah saban minggu bekerja mencari rezeki. Sekurang-kurangnya dengan pertemuan sekali seminggu ini dapat mewujudkan masyarakat Islam yang bersatu padu dan sentiasa bersedia untuk mengharungi masa depan semakin mencabar. Kembara saya di Spanyol telah sampai ke penghujungnya. Gracias. Hati begitu berat untuk meninggalkan bumi Andalusia yang baru saya kenali. Di luar sana, masih banyak warisan Islam yang perlu ditampilkan untuk renungan ummah sejagat. Tidak salah kita menumpang bangga dengan kegemilangan umat Islam Andalus. Kemunculan Cordoba sebagai kota paling maju di Eropah memartabatkan imej Islam dan umatnya. Namun kejayaan pasti disusuli kegagalan jika tidak berwaspada. Itulah realiti pahit yang dihadapi umat Islam Spanyol. Kejatuhan Moclin dan seterusnya pengusiran beramai-ramai umat Islam ke pedalaman Alpujarra begitu menyayat hati. Kekalahan Granada kepada Ferdinand pada 1492 menjadi noktah akhir dalam episod kegemilangan sebuah kerajaan Islam di bumi Eropah. Maksud firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 26. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.